Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Kashful Alim bin Abdul Rahman, nombor metrik 266573. Kumpulan kami akan membentangkan tentang perbandingan dasar pembangunan di Malaysia dan Indonesia. Baiklah, saya akan menerangkan tentang pengenalan dahulu. Terdapat 4 pengenalan yang akan saya bahagikan, iaitu latar belakang antara negara Malaysia dan Indonesia, sejarah ekonomi di antara kedua-dua negara ini, keprihatinan negara lain terhadap Indonesia dan Malaysia, dan maklumat lain yang berkaitan antara kedua-duanya. Secara umumnya, ramai yang mengetahui bahawa Malaysia dan Indonesia adalah serumpun. Kehidupan antara masyarakat pula tidak mempunyai banyak perbezaan. Namun terdapat perbezaan dari segi pembangunan. Kumpulan kami akan memilih tokoh pemimpin lama bagi topik kali ini. Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah tokoh pemimpin yang kami pilih, dan di Indonesia kami akan memilih mantan Presiden Indonesia iaitu Suharto. Perbezaan pertama yang dapat kami lihat adalah dari segi pembangunan. Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri lebih menekankan kepada pemodenan, manakala Suharto lebih menekankan kepada ketenteraan atau ketegasan dalam undang-undang. Dari segi sejarah ekonomi, pada zaman pemerintahan atau kepimpinan Suharto, beliau berjaya menurunkan kadar inflasi mereka. Suharto telah memperkenalkan satu pelan tindakan, iaitu pelan pola transformasi struktural. Suharto telah menukarkan polisi ekonomi daripada pertanian kepada industri. Manakala Malaysia pula telah memperkenalkan satu dasar, iaitu dasar pandang ke timur, iaitu mempelbagaikan sektor ekonomi. Seterusnya, keprihatinan negara lain terhadap Indonesia dan Malaysia. Jika kita lihat, keprihatinan terhadap Indonesia oleh dunia adalah melalui pinjaman daripada IMF, iaitu Badan Pinjaman Antarabangsa. Di Malaysia pula, dasar pandang ke timur mendapat tempat di hati negara Jepun dan sekaligus mewujudkan satu kerjasama yang baik antara negara Malaysia dan juga Jepun. Seterusnya, maklumat lain yang berkaitan antara kedua-dua negara ini. Maklumat yang berkaitan yang saya nampak, yang kumpulan kami nampak adalah dari segi ekonomi secara terbuka yang dilancarkan oleh Indonesia dan juga Malaysia telah rancak mengubah ekonomi semasa pada pemerintahan mereka. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Dasar yang diamalkan oleh sebuah negara. Pada tahun 1983, mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir telah menempah sebuah kejayaannya dalam usaha membangunkan kaum Bumiputera menerusi dasar-dasar negara di dalam bentangan kertas kerja negara Embong 2005. Sungguh pun kejayaan Tun Mahathir dalam usaha meningkatkan equity kaum Melayu. Ia turut menimbulkan kritikan dari sekumpulan pihak yang mempertikaikan kejayaan meningkatkan equity kaum Melayu yang sebenarnya hanya dinikmati oleh sekumpulan jutawan sahaja, iaitu kaum Melayu yang aktif dalam politik UMNO dan ahli keluarga mereka. Latar belakang dasar. Suharto dan Tun Mahathir berjaya masalah inflasi yang melanda negara di bawah kepimpinan mereka. Namun pada tahun 1997 berlaku sebaliknya, apabila Indonesia menghadapi kemelesetan ekonomi yang paling buruk pernah berlaku. Suharto telah menubuhkan pelbagai yayasan bagi tujuan pengumpulan dana dan membangunkan ekonomi masyarakat untuk kebajikan rakyat. Antara yayasan yang ditubuhkan oleh beliau ialah Yayasan Tarikora, Yayasan Dewi Kora, Yayasan Saroja, Yayasan Super Semara Radius 2004. Suharto telah mengubah beberapa dasar-dasar pertanian, hinggakan pencapaian dalam bidang pertanian di Indonesia adalah di tahap yang membanggakan dengan melaksanakan beberapa tindakan seperti
penurunan harga dan pemberian subsidi kepada petani. Pada tahun 1998, kemerosotan ekonomi serantau telah melanda ekonomi dunia dan Malaysia tidak terkecuali daripada terkena tempias kemerosotan tersebut. Kajian dan penyelidikan dalam dasar terdahulu, kajian yang dijalankan ke atas Malaysia semasa pelaksanaan DEB 1971 hingga 1990 mendapati bahawa ekonomi Malaysia telah membangun dengan pesatnya walaupun berdepan dengan pelbagai halangan dan ianya bukanlah suatu pembangunan yang menyeluruh. Dasar pembangunan nasional telah dilancarkan pada 17 Jun 1991. Tun Mahathir menandakan bermulanya satu lagi era baru untuk mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. Dasar-dasar yang dilaksanakan di Malaysia telah mencipta satu peluang kepada Malaysia dalam mencapai taraf sebuah negara yang maju dalam semua bidang, iaitu kestabilan politik, keadilan sosial, kualiti hidup, nilai etika dan moral, kecekapan, pentadbiran kerajaan dan pembangunan ekonomi yang mampan. Jika dibandingkan dengan kepimpinan Suharto di Indonesia, terdapat persamaan yang jelas di antara kedua pemimpin itu, yaitu keupayaan mereka dalam mentransformasikan ekonomi ke arah kejayaan. Orde baru yang diperkenalkan oleh Suharto pada ketika itu lebih menekankan pembangunan ekonomi Indonesia berbanding politik antarabangsa. Dasar terbaru yang kisahkan strategi pembangunan mampan atau Sustainable Development Goals di SDG. Tujuan strategi pembangunan lestari atau Sustainable Development Goals SDG diwujudkan adalah untuk menguruskan kelestarian sumber yang meliputi 3 bidang utama, yaitu sosial, ekonomi dan alam sekitar untuk mewujudkan kemampanan serta keseimbangan kepada negara. Malaysia telah memperkenalkan rancangan Malaysia ke-11 pada tahun 2016 hingga 2020 sebagai permulaan, kemudian diteruskan dengan kajian separuh penggal yang dilaksanakan pada tahun 2018 hingga 2020. Seterusnya ialah rancangan Malaysia ke-12 diperkenalkan pada tahun 2021 hingga 2025, dan yang terakhir ialah rancangan Malaysia ke-13 yang bakal dilaksanakan pada tahun 2026 hingga 2030. Manakala bagi Indonesia pula, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mewujudkan rancangan pembangunan jangka menengah nasional RPJMN tahun 2014 hingga 2019. Ianya bagi menyatukan strategi pembangunan negara seiring dengan pembangunan global sebagai pelaksanaan SDG di Indonesia. Prinsip yang diketengahkan selaras dengan matlamat SDG iaitu prinsip Nawacita, iaitu sebuah prinsip yang menggariskan pembangunan ekonomi, pengekalan ekonomi dan juga alam sekitar. Isu-isu yang boleh menjejaskan. Krisis kejatuhan ekonomi telah berlaku pada tahun 1997 hingga 1998 yang menyebabkan negara-negara asing mengalami kemerosotan ekonomi yang buruk dalam sejarah dunia akibat dari krisis kejatuhan mata wang negara. Dalam tempoh ini, peningkatan inflasi amat ketara berlaku bagi negara yang terjejas, khususnya Malaysia dan Indonesia. Menurut Hill H 1996 menyatakan pada waktu itu pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot sehingga 13,6% dan peningkatan inflasi sehingga 65%. Berpunca dari negara Thailand yang mana pemodal asing telah menarik pelaburan ke atas perniagaannya karena krisis kejatuhan mata wang Thailand di pasaran antarabangsa. Penutupan operasi aktiviti perniagaan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah menyebabkan organisasi tidak mampu untuk beroperasi dan menyebabkan kegiatan ekonomi tersekat. Peratusan penambahan
kerja yang diberhentikan terlalu ramai sehingga menyebabkan peratus punca pendapatan keluarga dan mengakibatkan rakyat menghadapi kesusahan. Bagi dasar terbaru yang berpaksikan strategi pembangunan mampan atau Sustainable Development Goal (SDG), pembangunan yang seimbang perlu dijana untuk menjamin kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Untuk itu, Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan UNCED telah memperkenalkan Agenda 2030 sebagai inisiatif dalam pengurusan pembangunan mampan oleh negara-negara di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Menurut Ramli dan Idris 2016, konsep asal kemampanan diperluas dengan melibatkan aspek selain seperti ekonomi, kemanusiaan, teknikal, etika pengurusan, kebudayaan dan institusi. SDG menggariskan 17 matlamat utama yang mesti dibangunkan oleh setiap negara bagi memastikan kelestarian untuk mempertingkatkan kesejahteraan rakyat. Di Malaysia, komitmen kepada pelaksanaan SDG dizahirkan menerusi Rancangan Pembangunan Negara 5 tahun. Malaysia telah memperkenalkan Rancangan Malaysia ke-11 RMK11 pada tahun 2016 hingga 2020 sebagai permulaan, dan yang terkini Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 yang bakal dilaksanakan pada tahun 2026 hingga 2030. Manakala bagi isu-isu yang boleh menjejaskan adalah krisis kejatuhan ekonomi telah berlaku pada tahun 1997 hingga 1998 yang menyebabkan negara-negara Asia mengalami kemerosotan ekonomi yang terburuk dalam sejarah dunia akibat dari krisis kejatuhan mata wang negara. Kesannya telah menggugat kepada seluruh kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia, yang menyebabkan ekonomi telah jatuh merudum. Menurut Hill H. 1996 menyatakan pada waktu itu pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot sehingga 13.6% dan peningkatan inflasi sehingga 65%. Begitu juga pada hari ini semasa virus COVID-19 mulai tersebar di seluruh negara akibat kawalan sempadan tidak diperketatkan. Penutupan operasi aktiviti perniagaan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah menyebabkan organisasi tidak mampu untuk beroperasi dan menyebabkan kegiatan ekonomi tersekat. Ratusan penambahan pekerja yang diberhentikan terlalu ramai hingga menyebabkan putus punca pendapatan keluarga dan mengakibatkan rakyat menghadapi kesusahan. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Fazil bin Zainal Abidin, nombor metrik 267326. Hari ini saya akan menerangkan tentang pandangan perbandingan dua negara. Kerajaan Indonesia telah buat permohonan bagi membuat pinjaman kewangan, dan begitu juga dengan Thailand. Mereka membuat pinjaman daripada International Money Fund atau dikenali sebagai IMF dan telah menyebabkan mata wang rupiah Indonesia jatuh. Kerajaan Indonesia membuat tindakan ini untuk mereka membetulkan tahap ekonomi serta membuat pelabur asing kembali yakin untuk melabur dengan mata wang rupiah. Presiden Indonesia Suharto menerima dengan persetujuan syarat yang diberikan oleh IMF bagi memulihkan ekonomi negara Indonesia. Letter of Intent digunakan sebagai skim pinjaman supaya pemerintah Indonesia tidak boleh campur tangan dalam pasaran ekonomi. Bagi mengawal sistem ekonomi negara itu, dasar telah dibuat supaya dapat menaikkan pendapatan negara, dapat mengurangkan bilangan pengeluaran daripada projek-projek bangunan yang pesat membangun, dan juga mengurangkan subsidi kepada projek yang tidak mendatangkan hasil tinggi. Dengan mengurangkan subsidi, ada satu yang tidak tepat kerana negara ini pernah melalui krisis ekonomi pada tahun 1997 menjadikan punca kekuatan membeli kekurangan. Oleh sebab itu, dasar itu menjadi punca sistem ekonomi negara Indonesia lebih teruk dan susah untuk diperbetulkan. Untuk mengawal keadaan terhadap kesan yang diambil oleh negara itu, kerajaan Indonesia telah mengubah dasar reformasi struktur dan liberalisasi bagi menstabilkan ekonomi Indonesia dengan membuka peluang dari peringkat tempatan dan juga antarabangsa. Dalam masa sama, Malaysia juga mendapat kesan besar daripada tindakan itu pada tahun 1997 dari segi politik, kewangan, ekonomi dan juga sosial. Ini disebabkan nilai mata wang Thailand mengambil kejutan yang sangat drastik semasa Julai 1997. Masa itu pihak Bank Negara Malaysia mula campur tangan terhadap pasaran wang tempatan. Dengan keadaan yang dialami oleh Malaysia itu, mula impak kepada nilai wang yang menurun setiap bulan sehingga mencapai angka terendah iaitu ringgit Malaysia RM3.14 terhadap berbanding AS
RM100. Pada masa itu, Perdana Menteri Kewangan Tun Mahathir dan Datuk Seri Anwar dapat mengesan punca terjadi krisis kewangan ini berlaku. Mereka mempunyai dua pandangan berbeza terhadap punca krisis ini berlaku. Tun Mahathir melihat punca berlaku krisis ini disebabkan oleh faktor luaran. Bagi Anwar Ibrahim pula mendapati punca ini sebaliknya. Pada tahun 1997, Tun Mahathir mula membuat tindakan bagi membetulkan keadaan krisis dan sebagai teruk. Ia menyerang jenayah mata wang asing menjadi punca krisis kewangan di Asia pada masa itu. Tetapi Anwar Ibrahim telah membuat banyak perubahan terhadap pembangunan dan kewangan ekonomi negara. Pelbagai tindakan Anwar dilakukan ialah salah satunya membuat bermacam-macam Kesimpulannya, usaha yang cuba diterapkan oleh para pemimpin terdahulu telah memberi kesan kepada perkembangan ekonomi kedua-dua negara tersebut pada masa kini. Selain itu juga, untuk menjadi sebuah negara yang stabil dari sudut pembangunan dan ekonomi, para pemerintah kini harus menjelmakan idea-idea yang bernas untuk memastikan kelestarian negara terus subur. Permasalahan ini akan terjadi sekiranya para pemimpin tidak mengamalkan corak dan matlamat yang sempurna untuk memajukan sesebuah negara. Sebagai contoh, jika kita imbau kembali krisis kewangan atau ekonomi yang berlaku pada tahun 1997, apa yang berlaku ketika itu? Para kroni order telah membuat satu tindakan yang mementingkan diri mereka sendiri, iaitu dengan mengambil kembali modal-modal yang telah dilaburkan oleh mereka serta semata-mata untuk mengelakkan kerugian. Selain itu, bantuan kewangan yang diberikan kepada Indonesia sebanyak 2 kali telah memberi kesan buruk terhadap ekonomi negara tersebut. Dengan masalah yang sedia ada, tindakan tersebut dilihat telah menambah lagi permasalahan dan secara tidak langsung memberi tekanan kepada rakyat, sehingga rakyat bertindak luar kawalan dengan membuat demonstrasi tunjuk perasaan untuk memberi tekanan kepada Orde Baru dan pemerintah kerana jurang ekonomi yang lemah dan tidak stabil pada ketika itu, dengan mendesak Presiden Suharto untuk meletak jawatan. Keadaan berbeza bagi negara Malaysia. Kejayaan Tun dalam mempraktikkan dasar-dasar beliau telah menjadikan Malaysia sebuah negara yang stabil dari sudut ekonomi dan pembangunan. Tun telah mengamalkan bentuk pemerintah autokratik dalam membentuk kestabilan politik negara pada ketika itu. Pada masa krisis 1997, berlaku tindakan Tun dengan memperkenalkan pelbagai dasar dan cara tindakan untuk memulih ekonomi Malaysia. Di antara tindakan Tun M ketika itu seperti beliau telah menolak untuk meminjam dari pihak IMF, dan Tun sendiri memberi perhatian khusus kepada mata wang asing masuk ke dalam aliran tunai negara pada ketika itu. Tun dilihat berani dalam membuat tindakan seperti meredah semua halangan yang terdapat pada ketika itu tanpa menghiraukan pandangan sinis dari negara-negara besar. Tindakan Tun itu sendiri telah berjaya mengeluarkan Malaysia dari cengkaman krisis itu sendiri. Sehubungan itu, kita seharusnya menjadikan tokoh-tokoh tersebut sebagai sumber rujukan pada masa akan datang, kerana dengan usaha mereka itu telah menjadi negara kita ini amat makmur dari segenap aspek seperti ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Janganlah kita terikut-ikut dengan kebudayaan barat yang jelas mencengkam rakyat dengan mengamalkan corak kapitalis dalam